binti Muhammad Rusli, saya Syarifah Nadirah binti Wan Idrus bersama dua orang lagi rakan saya iaitu Nur Shazila Wani binti Sabri dan Siti Nur Adibah binti Jushin. Kami akan membuat ulasan buku yang bertajuk Penulisan Proposal Penyelidikan Ilmiah. Secara latarnya, buku ini, Penulisan Proposal Penyelidikan Ilmiah, dikarang oleh Dr. Nurfisyah Matrabi. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seperti yang anda boleh lihat, ketebalan buku ini adalah sekurang-kurangnya 1.3 cm. Buku ini bersaiz A5. Jenis tulisan yang digunakan bagi muka hadapan buku ini adalah Arial. Namun yang demikian, tulisan bagi isi kandungan dan huraiannya pula adalah Times New Roman yang bersaiz 12. Konsep bagi kulit buku ini, kulit hadapan dan kulit belakang adalah sederhana keras, tidak mudah koyak dan mudah diselak untuk merujuk helaian muka yang seterusnya. Kelebihan buku ini antaranya ialah struktur buku yang tersusun. Struktur buku ini dapat membawa pembaca langkah demi langkah melalui proses penyelidikan daripada merumuskan masalah kajian kepada mereka bentuk persempelan, menulis cadangan penyelidikan, mengumpul dan memproses data sehinggalah kepada menulis laporan. Setiap halaman juga ditulis bab, ianya memudahkan pembaca untuk mencari halaman yang dikehendaki dengan mudah dan membantu pembaca untuk menstruktur pemahaman apabila semua bab dan sub-bahagian dibahagi dengan sistematik serta teratur. Buku ini juga mempunyai lampiran daftar istilah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di mana ia memudahkan pembaca untuk membuat rujukan pada bahagian rujukan yang menggunakan bahasa Inggeris. Selain itu, pemilihan warna kulit dan isi kandungan buku juga sesuai. Warna yang ada mencukupi untuk memastikan buku ini menarik namun tidak terlalu banyak sehingga mengganggu pembacaan. Akhir sekali, buku ini mengandungi representasi grafik yang menarik dan wajar. Terdapat carta alir, jadual dan visualisasi kreatif bagi pendekatan reka bentuk kajian tertentu. Kelemahan buku ini pula adalah pertamanya, kata kunci yang janggal terutama bagi penyelidik baru seperti perkataan etnografi, kualitatif, triangulasi dan banyak lagi tidak diberikan definisinya pada halaman yang sama pertama kali ia ditulis. Seterusnya, langkau baris yang rapat menyebabkan keseluruhan teks kelihatan padat. Ciri keistimewaan yang pertama adalah buku ini mengandungi kesimpulan pada bahagian akhir setiap bab. Penulis telah membuat kesimpulan bagi menyimpulkan berkenaan perbahasan pada setiap bab. Ianya juga bagi memberi peluang dan maklumat kepada pembaca untuk mengetahui dengan cepat tentang hasil akhir yang diperolehi daripada penulisan keseluruhan bab tersebut. Ciri keistimewaan yang berikutnya adalah buku ini mempunyai saiz yang sesuai. Ianya dapat memudahkan pembaca untuk pegang dan membawa buku ini. Ukuran buku ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Boleh membawanya ke mana-mana tanpa perlu risau sama ada buku ini akan menambah berat beg yang dibawa. Ciri keistimewaan yang ketiga adalah penggunaan jenis tulisan dan saiz tulisan yang formal yang biasa digunakan di dalam penulisan ilmiah. Penggunaan jenis tulisan Times New Roman dengan saiz 12 kerap digunakan untuk penulisan akademik. Hal ini demikian kerana jenis tulisan ini dapat mempermudahkan pembaca untuk membaca bahan dengan lebih pantas berkat hurufnya yang ringkas. Ciri keistimewaan yang keempat adalah buku ini mengandungi ketebalan yang sesuai, yang mana buku ini tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal. Dengan tebal hanya 14 mm, penggunaan kertas yang sesuai ketebalannya untuk diterbitkan memudahkan pembaca untuk menyelak halaman buku dan helaian buku tidak mudah terkoyak. Bagi isi kandungan dan huraian buku ini mengandungi 7 bab keseluruhannya. Bab yang pertama adalah mengenai pengetahuan asas dalam penyelidikan ilmiah. Bab ini telah membincangkan tentang pemahaman dan pengetahuan asas tentang penyelidikan ilmiah kepada para pengkaji. Seterusnya, bab kedua, persediaan menulis proposal penyelidikan. Pembaca akan diberi pengenalan berkaitan proposal atau kertas cadangan serta tips dalam persediaan menulis proposal agar dapat menepati keperluan kajian penyelidik. Untuk bab ketiga pula, penulisan bab pengenalan. Bab ini akan memberi panduan kepada pembaca
cara dan langkah dalam menulis satu pengenalan proposal yang mantap. Seterusnya, bab keempat mengenai rujukan literatur. Bab ini memberikan pengajaran kepada pembaca bagi menulis sorotan literatur yang berkualiti selain dapat mengetahui cara mencari sumber rujukan literatur yang boleh dipercayai dan berguna untuk penulisan proposal. Selanjutnya, bab kelima iaitu metodologi. Bab ini mengandungi kaedah menjalankan kajian yang merangkumi huraian berkaitan reka bentuk kajian, kaedah pengutipan data, instrumen kajian dan perincian persampalan dalam kajian. Bab keenam pula adalah berkaitan penerangan untuk penulisan senarai rujukan dan lampiran. Dalam bab ini, pengarang telah menerangkan tentang format penulisan, rujukan yang tepat dan cara penulisan lampiran dalam proposal penyelidikan. Ada sekali bab ketujuh adalah berkaitan dengan nadi kajian. Dalam bab ini menerangkan tentang kepentingan proposal kajian dan kesilapan dalam penulisan proposal yang sering dilakukan oleh pengkaji serta cara untuk menambah baik penulisan proposal. Berdasarkan pembacaan terhadap buku ini, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan yang pertama adalah melibatkan penambahan lagi perkataan pada bahagian glosari buku. Tidak dinafikan bahawa buku ini mengandungi bahagian glosari, akan tetapi masih lagi banyak perkataan yang janggal dan pelik yang tidak diterangkan maksud perkataan tersebut pada bahagian glosari. Selain itu, buku ini boleh ditambah baik dari segi format penulisan. Buku ini menggunakan format penulisan langkau sebaris dan ianya telah menyebabkan halaman buku kelihatan serabut dan padat. Oleh itu, untuk penerbitan yang seterusnya, format langkau dalam penulisan boleh diubah kepada langkau 1,5 langkau.